Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan dengan penghayatan akhlak mulia dan sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah. Saya Arifah binti Zainal Aman, ahli kumpulan yang kedua Farazulaika Aina binti Muhammad Azam, dan ahli kumpulan yang ketiga ialah Azmanizda binti Azman. Mulakan dengan pengertian akhlak. Akhlak dari segi bahasa berasal daripada perkataan huluk yang membawa maksud perilaku, perangai atau tabiat. Akhlak dari segi istilah pula, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Menurut Ibnu Maskawih pula, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Dan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan. Saya Farazulaika Aina binti Muhammad Azam akan membentangkan tentang akhlak mulia baginda, iaitu sifat berani. Berani bererti sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran yang dihadapi. Dalam aspek ini, keberanian Rasulullah memang tidak dapat disangkal lagi. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berani. Keberanian Nabi Muhammad dapat dilihat melalui medan peperangan. Baginda adalah ketua panglima dalam mengetuai peperangan menentang musuh Islam. Dalam masa yang sama, baginda juga akan berada di barisan paling hadapan dan hampir dengan musuh. Baginda tidak rasa takut dan gerun dalam menghadapi musuh yang menyerangnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya engkau melihat aku pada hari perang Badar. Kami berlindung dengan Nabi SAW dan baginda yang paling terdekat dengan musuh dari kami. Dan baginda pada hari itu di antara manusia yang sangat perkasa." Selain itu, saya juga ingin menceritakan kisah lain tentang keberanian Rasulullah yang dapat dilihat ketika perang Uhud, di mana baginda tidak gentar apabila pasukan Muslim diserang oleh pasukan musyrik yang kemudian mengepung Rasulullah serta melukai wajah beliau. Ketika itu, 7 orang pasukan pelindung Nabi dari kalangan Ansar turut tewas dalam keadaan syahid. Meskipun pasukannya terpukul, Nabi Muhammad dan pasukan Muslim yang lain bangkit kembali untuk melawan musuh Allah. Di sini kita dapat lihat baginda sangat berani walaupun dirinya berada dalam keadaan kesakitan, tetapi dia memberanikan diri untuk melawan pihak musuh demi menegakkan agama Islam. Sebagai khalifah di muka bumi Allah ini merupakan satu kewajipan bagi setiap Muslim meneladani akhlak-akhlak mulia Rasulullah. Kita juga mestilah mencontohi sikap Nabi, iaitu sikap berani, terutama dalam menegakkan agama Islam. Apabila agama kita dihina atau diperlekehkan sebagai umat Islam, kita mestilah berani melawan mereka yang menghina agama kita sehabis mungkin walaupun berhadapan dengan risiko. Buya Hamka pernah berkata, "Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan." Dengan ini, umat Islam perlu menanamkan sifat berani dalam diri, maka agama kita tidak akan mudah dicaci atau diperlekehkan oleh orang lain serta dipandang hina. Oleh itu, kita perlulah menerapkan sifat keberanian dalam diri, baik itu untuk perbekalan kehidupan dunia yang syarat kebahagiaan maupun keselamatan akhir nan sejahtera. Baiklah, akhlak Rasulullah SAW yang seterusnya ialah baginda seorang yang merendah diri dan juga peramah. Rasulullah SAW sangat merendah diri walau berhadapan dengan semua golongan, termasuklah para pembesar dan juga golongan hamba sahaya. Baginda juga seorang yang menghargai tetamu serta bersikap terbuka dengan sesiapa pun baginda berjumpa.
Abu Nuaim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang yang lemah lembut. Demi Allah, baginda tidak menolak ketika hamba lelaki mahupun perempuan atau anak kecil yang memberi air meskipun pada pagi hari yang sangat dingin. Baginda tetap membasuh muka dan kedua lengannya. Bila ada yang bertanya, baginda mendekatkan telinganya. Baginda tidak akan menghentikan sebelum orang yang bertanya habis bertanya. Tidak seorang pun menerima huluran tangan baginda kecuali baginda yang menghulurkannya terlebih dahulu untuk bersalam, dan baginda tidak akan melepaskannya sebelum orang itu melepaskan tangannya terlebih dahulu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi dari sini kita dapat lihat walaupun Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang amat disanjung tinggi, namun baginda tetap merendah diri dan bersikap lemah lembut kepada berbagai lapisan golongan. Tak kira lah walaupun orang itu pembesar, orang atasan maupun golongan hamba saya, baginda Nabi Muhammad SAW tetap menghormati dan merendahkan diri baginda di hadapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Azmaniza binti Azmain. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk saya yang pertama, iaitu akhlak mulia Rasulullah yang bertajuk pemaaf. Okey, Rasulullah SAW seorang yang pemaaf. Baginda tidak pernah berasa hati apatah lagi berdendam walaupun diperlakukan dengan pelbagai perbuatan yang menyakitkan. Bahkan ada yang turut mengancam nyawa baginda. Ada satu kisah Rasulullah SAW. Rasul diludah oleh kaum kafir Quraisy ketika hendak pulang dari masjid selepas selesai menunaikan solat. Namun baginda tidak pernah membalasnya. Satu lagi peristiwa yang berlaku di Taif, di mana Rasulullah SAW dalam usahanya mengembangkan Islam. Namun usaha Nabi bukan hanya ditolak, tetapi ditentang dan dibaling oleh batu oleh pemuda Bani Thaqif sehingga kaki baginda berdarah. Bagaimanapun, Rasulullah SAW tetap mendoakan mereka supaya mendapat pengampunan daripada Allah SWT walaupun ditawarkan malaikat Jibril untuk membinasakan mereka. Pendekatan diambil baginda adalah memaafkan serta mendoakan mereka supaya dikurniakan pengampunan dan hidayah. Perbuatan sakit hati, mudah marah, menyimpan kebencian serta dendam pada orang lain akan mengganggu kesihatan jasmani seperti stres dan akan meningkatkan tekanan darah. Jadi begitulah karakter pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang patut diteladani oleh manusia. Jika seseorang datang untuk meminta maaf, maka baginda akan memaafkan orang tersebut. Untuk menjadi seorang yang memaafkan orang lain kepada kita, kita memerlukan jiwa yang sangat besar. Orang yang memaafkan sedangkan dia berada di pihak yang benar adalah kemuliaan buat dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengejarkan yang makruh serta berpalinglah daripada orang yang jahil. Surah Al-A'raf ayat 199. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa sifat pemaaf adalah iman yang paling utama. Sifat pemaaf juga adalah satu ciri orang yang bertakwa dan akhlak yang disayangi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda bahawa orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan, namun orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah dan mengampuni orang-orang yang menyakitinya, dan itu adalah perbuatan yang sangat hebat. Dalam surah Al-Ra'af ayat 199, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengejarkan yang makruh serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh dan jahil. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan orang-orang musyrik atas tindakan mereka yang menyakiti dan mendustakan beliau, sebab Allah sangat menyukai hamba-Nya yang berbuat kebajikan dan memaafkan. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuklah hal-hal yang diutamakan. Oleh itu, akhlak mulia pemaaf Rasulullah SAW haruslah dicontohi oleh semua umat di atas muka bumi ini. Pengertian sunnah. Sunnah Nabi adalah teladan yang dicontohkan Rasulullah SAW bagi segenap umat Islam. Di dalamnya terkandung segala pertuturan dan tingkah laku serta berbagai ketentuan pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim dalam mengharumi kehidupannya.
Sunnah seperti yang difahami oleh ilmu Islam, Dr. Yusof Qadawi 1998, iaitu perkataan, perbuatan, persetujuan yang diriwayatkan telah dilakukan oleh Nabi SAW. Para sahabat memahaminya sebagai apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang perkara-perkara amaliyah yang harus diikuti oleh umat Islam. Pengertian asalnya bermakna jalan yang diikuti. Sunnah juga bermaksud perbuatan Rasulullah SAW yang harus diikuti dan dijadikan landasan syariah. Baiklah, pengertian sunnah yang ketiga pula ialah sunnah bermaksud dari segi bahasanya ialah cara, perlakuan, kebiasaan atau percakapan di sisi fuqah. Sunnah ialah sesuatu yang tidak wajib dalam ibadah. Pada istilah, sunnah ialah setiap perkara yang datang daripada Rasulullah SAW yang berupa Rasulullah SAW berupa dalil syariah yang bukan Al-Quran dan bukan mujizat. Dalam arti kata yang lain, sunnah dimaksudkan sebagai perkataan dan pengakuan Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bagi umat Islam seluruh dunia merupakan bulan yang penuh hikmah, berkah dan bulan yang memperoleh keampunan kerana pelbagai perbuatan dan amalan yang dilakukan menjadi pahala, bahkan pahala tersebut berlipat kali ganda berbanding bulan yang lain. Baginda merupakan idola dan ikutan bagi umat Islam dalam pelbagai aspek. Baginda telah melakukan beberapa sunnah pada bulan Ramadan yang patut kita contohi dalam kehidupan ketika tibanya bulan Ramadan yang penuh berkah. Yang pertama, perbanyakkan sedekah. Melakukan ibadah puasa adalah satu kewajipan di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa ada baiknya memperbanyakkan sedekah. Sebagai umat Islam, kita boleh menyumbangkan sedekah melalui duit, makanan dan minuman kepada orang lain untuk berbuka. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran pahala bagi orang yang melakukan amalan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berbuka tanpa mengurangkan sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ayat Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Maka tidak hairanlah jika Rasulullah sering dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datangnya Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan, dapat memberi syafaat di akhirat, rumah menjadi bercahaya dan menjadi ubat penyakit hati dan fizik. Jika kita tidak pandai membaca Al-Quran, inilah masanya untuk kita belajar dan mengenali Al-Quran dengan lebih dekat dan mendalami maksudnya. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah iaitu Al-Quran, maka baginya satu hasanah iaitu kebaikan, dan hasanah itu sama dengan 10 lipat kali ganda. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat Imam Al-Tirmizi. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, terdapat satu malam yang istimewa iaitu malam Lailatul Qadar yang penuh berkat. Malam inilah nilainya sama dengan 1000 bulan atau 84 tahun. Rasulullah SAW amat menjaga untuk meraih malam Lailatul Qadar. Maka baginda menyuruh kita meraih Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa solat pada malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Riwayat Bukhari dan Muslim.
Di sini, sebagai umat Islam, kita mestilah mencontohi sunnah Rasulullah dan menerapkan dalam diri kita seperti memperbanyakkan bersedekah, memperbanyakkan baca Al-Quran dan mencari malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan inilah masanya untuk kita memperbanyakkan ibadah kerana pahala yang bakal kita dapat berlipat kali ganda daripada biasa. Jadi, apabila kita selalu melakukan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, maka ia akan terbiasa dan akan menjadi sunnah itu sebagai satu kewajipan untuk melakukannya. Jika kita tidak melakukannya, pasti kita akan terasa kekurangan dalam hidup. Apabila kita melakukan sesuatu kebaikan, nescaya diri kita akan berasa lebih aman, bahagia dan mendapat rahmat Allah. Sunnah baginda dalam kehidupan Muslim yang seterusnya ialah sunnah Rasulullah SAW selepas solat. Setiap kali selepas memberi salam di dalam solat, Rasulullah akan berwirid. Diriwayatkan daripada Sauban, beliau berkata, apabila selesai mengerjakan solat, Rasulullah SAW membaca istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak tarab ya zaljalali wal ikram, yang bermaksud, ya Allah, engkau pemberi keselamatan dan daripadamu keselamatan. Maha suci engkau, wahai Tuhan yang maha agung dan maha mulia. Seterusnya dalam hadis lain ada menyatakan daripada Abu Hurairah, beliau berkata, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendapat pahala yang banyak. Mereka solat seperti mana kami solat. Mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Mereka mempunyai harta yang lebih yang mereka boleh bersedekah dengannya. Sedangkan kami tidak mempunyai apa-apa harta untuk kami bersedekah dengannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, mahukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang boleh menyamakan darjatmu dengan orang-orang yang sudah mendahuluimu, dan orang-orang yang datang sesudah kamu tidak akan dapat menyamaimu kecuali sesiapa yang beramal seperti amalan engkau. Abu Dzar berkata, tentu ya Rasulullah. Baginda bersabda, hendaklah kamu bertakbir Allahu Akbar setiap kali selepas solat sebanyak 3/3 kali, bertahmid Alhamdulillah 3/3 kali, bertasbih Subhanallah 3/3 kali, dan kamu mengkhatamkannya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosamu akan diampunkan walaupun sebanyak buih lautan. Riwayat Abu Daud. Jadi dekat sini kita boleh ambil apa yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Dzar, iaitu bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, dan juga mengakhirinya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap kali lepas solat. Iaitu kita berwirid, atau dengan kata lain kita berwirid selepas solat. Baiklah, seterusnya saya akan masuk dalam topik sunnah baginda dalam kehidupan Muslim. Sunnah Rasulullah solat tahajud ataupun solat malam. Salah satu amalan yang memiliki istimewa dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW ialah mengerjakan solat tahajud. Untuk diketahui, solat tahajud merupakan solat sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah solat yang lebih utama sesudah solat 5 waktu? Beliau menjawab, solat malam. Diriwayatkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua telapak kaki baginda. Lalu aku katakan kepada baginda, mengapakah engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah, padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampunkan oleh Allah? Baginda menjawab, adakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi, sunnah Rasulullah solat malam ataupun dikenali sebagai solat tahajud ini merupakan satu sunnah yang patut diikuti oleh semua umat manusia, kerana seseorang yang selalu atau terbiasa solat tahajud akan mendapat mengawal emosinya kerana mempunyai ketenangan dan kedamaian jiwa. Solat tahajud adalah ibadah saranan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi yang dijamin keselamatan untuk ke syurga itu pun masih melakukan solat tahajud. Jadi, masihkah kita ragu-ragu untuk melakukannya? Solat tahajud tidak hanya bermanfaat untuk di akhirat, namun ia juga bermanfaat
buat masa sekarang. Macam kita lihat, orang yang solat tahajud ni biasanya rezekinya luas dan dia sentiasa boleh hadap apa-apa je masalah dengan tenang. Sebab jiwa dia dekat dengan Allah. Jadi kita haruslah mengikut sunnah Rasulullah, iaitu solat tahajud, solat malam. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih. Kesimpulannya di sini, kita mestilah mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengaplikasikan sunnah baginda di dalam kehidupan seharian kita agar hidup kita lebih diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak lagi akhlak dan sunnah Rasulullah yang tidak kami jelaskan di dalam video ini, akan tetapi kita boleh mencari dan mengkaji apa lagi akhlak dan sunnah Rasulullah yang boleh kita contohi dan kita aplikasikan di dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih.